Kita nak bersama dengan Muhammad Fahdi Muhammad Ghazali, merupakan perunding perniagaan digital bersama kami. Hello, Assalamualaikum Fahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan sihat ya. Alhamdulillah. Fariha sihat? Alhamdulillah. Okey, Fahdi, kita tahu ini antara isu besar juga yang tular juga kan. Kalau kita buka benda-benda laman sosial dan sebagainya, pastinya ini yang membuat usahawan ada yang banyak respon kan, sama ada baik ataupun buruk. Apatah lagi baru-baru ini kerajaan telah memperkenalkan beberapa pakej rancangan ekonomi dengan jumlah pertukaran kan kepada pihak-pihak yang terjejas dan sebagainya. Ini berkenaan dengan usahawan ni Fahdi. Mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya ancaman buat usahawan ketika krisis ini? Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Basically ancaman paling utama untuk usahawan, yes, of course, dari sudut ekonomi lah. Tapi bagi saya, ekonomi adalah sesuatu yang kita tidak boleh kontrol. We cannot control the economy sebab dia banyak faktor-faktor kan. Tapi yang paling kita boleh kontrol is our mindset, our mentality. So dikala keadaan ekonomi begini, ancaman paling utama adalah ancaman dari bagaimana sudut pandang kita melihat situasi ini. Sama ada ia akan memberi kesan negatif kepada kita atau ia akan membuka peluang-peluang baru kepada kita. Itu cara sudut pandang yang kita perlu ambil. Saya suka ambil contoh apa berlaku pada negara China pada tahun 2003. Sewaktu itu berlaku SARS. Macam kita juga, COVID-19, kena duduk dekat rumah, stay at home, tak boleh keluar. Sama 2003. Dan ketika itu, salah satu company yang affected adalah Alibaba Group. Dan untuk makluman Fariha, pada ketika itu mereka tidak ambil mentality negatif, mereka ambil positive side. Which is ketika itulah mereka launch satu platform pembelian online namanya Taobao. Right? Dan Taobao ni macam kita dekat Malaysia lah, platform-platform untuk pembelian online seperti apa yang kita sedia maklum, ada Lazada dan sebagainya. Ketika itu market ataupun market share Alibaba meletup dan akhirnya dia jadi sebuah company yang bernilai hampir 500 bilion US dollar. Disebabkan berlaku isu SARS. Macam kita sekarang ni COVID-19. So mentality is very important lah pada ketika ni, sudut pandang. Baik. Okey, itu sudut pandang yang positif perlu kita halakan untuk melihat bagaimana ada peluang dan juga ruang yang perlu dilakukan oleh usahawan ketika krisis ini. Mungkin sedikit tips kepada para usahawan yang nak menyahut cabaran yang diberi oleh Fahdi sendiri untuk buat marketing secara online ketika krisis ini. Basically, right. Ini benda yang topik yang super important, right? Super important sebab dikala keadaan begini, saya sendiri dapat mesej daripada ramai usahawan yang bagi tahu tentang macam mana nak teruskan bisnes, atau ada orang yang baru nak start bisnes kan. So cara bagaimana untuk kita buat marketing pada saat ini, dia berlainan, dia sedikit berlainan berbanding cara yang kita buat sebelum-sebelum ni. Right? Saya nak sharekan kepada anda strategi ni very important. Okay? So kita masih lagi perlu buat sales. Alright, kita perlu buat sales, kita kena buat jualan. Sebab ada di kalangan usahawan kita, dia sangat bergantung kepada daily cash, harian, masuk hari-hari kan. Jadi apa yang perlu mereka buat adalah buat sales seperti biasa, tetapi masukkan elemen empathy, simpati di dalam marketing yang kita buat. Contoh? Don't be too hard sell. Contoh begini. Sebelum ni kita kata, contoh saya ada pen, alright? Belilah pen ini akan selesaikan masalah anda. Tapi di kala COVID-19 kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena beritahu bagaimana keadaan anda di rumah, bagaimana dengan family anda. It's time for you untuk ambil satu piece of paper dan rancangkan satu plan selepas sahaja COVID-19 ini berakhir. Apa kata anda beli pen daripada saya? Itu cara dia. So lebih simpati, lebih empathy. Tapi sale masih lagi perlu berlaku, Faria. Right? Kalau kita tak buat sale, macam mana kita dapat cash? Itu nombor satu. Nombor dua, cadangan saya marketing sewaktu krisis ini, saya cadangkan untuk kita buat launching produk atau launching service. But then, kita kena faham satu perkara. Pada ketika ini,
orang tidak membeli. Bukan dia tak beli langsung, tapi dia berjaga-jaga. Tapi kita kena faham, pernah tak ambil air berkarbonat, Fariha goncangkan botol tu, lepas tu buka penutup dia. Bila buka penutup, dia akan meletup gila-gila punya, betul tak? Sama juga, sekarang ni perasaan orang nak membeli tu membuat-buat. Cuma mereka tahan. So that's why, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah buat strategi launching. Kita bagi tahu kita akan lancarkan produk atau servis. Contoh, dengan izin Allah, insya-Allah kita punya sekatan ni akan habis pada 15 hari bulan. So launching tu berlaku pada 15 hari bulan 4. Jadi kita bina perasaan keterujaan orang pada ketika ini dan 15 hari bulan kita buka jualan. Masa itulah orang akan berlumba-lumba beli produk atau servis kita, insya-Allah. So dua cara, sales dan juga kita buat strategi launching. Cuma kena lebih bersifat empathy, simpati dengan keadaan orang sekarang. Itu my cadangan lah. Baik. Maknanya ini adalah tempoh sesuai sekiranya ingin dilakukan pemasaran juga promo-promo yang berkaitan dengan ini sebelum nak launching produk yang itulah, yang baru. Betul. Baik. Sekiranya usahawan atau peniaga yang menjalankan perniagaan secara konvensional kan, sukar untuk buat macam secara online dan sebagainya. Adakah terlambat mereka nak tukar strategi perniagaan mereka yang diusahakan itu kepada platform digital? Okey, begini. Kita kena faham satu perkara. Digital punya ekonomi, dia bukan menguncup, Fariha. Dia tidak menguncup. Dia sentiasa keep on membesar dan membesar. Dan Fariha kena faham satu perkara, which is, bila kita bicara soal digital, dia tidak ada sempadan. Dia borderless. We are talking about 7 billion people. 7 billion manusia yang memerlukan produk dan servis anda yang sedang melihat kita live. Kita bukan hanya bercakap tentang 30 juta rakyat Malaysia, tidak. Kita bercakap tentang 7 bilion manusia di dalam dunia ini. So, bila kita bicara soal 7 bilion, dia tidak ada lambat atau cepat. Yang ada adalah mula atau tidak. Itu je. Itu cara kita berfikir. Sebab saya sendiri, untuk makluman Fariha, saya punya syarikat Pania Ibu, saya asaskan dengan pengalaman saya buat bisnes secara online 12 tahun lamanya. Dah 12 tahun saya buat bisnes online. Dan ketika saya bermula tahun 2008, saya pasarkan produk dan servis ini ke 4 negara. US, UK, Canada, Australia. Kerana 4 negara ini yang banyak guna digital marketing pada ketika itu. Tetapi what happened, market tu sampai lama-lama dia grow, sampailah ke Malaysia sekarang. Dan kita kena ingat, Fariha, the next big economy pada 20, kalau tak silap saya, 2050 adalah kita punya negara jiran, which is Indonesia. So, menggunakan digital marketing, kita boleh set market Indonesia yang ada 300 juta rakyat, 10 kali ganda daripada Malaysia. So, adakah kita terlambat? Tidak. Dia bukan lambat atau cepat, tidak. Persoalannya adalah mula atau tidak. Mungkin juga boleh memberi sedikit pandangan baru kepada usahawan ataupun bakal usahawan ini bahawa perlu memikir lebih jauh sebenarnya pasaran itu. Bukan saja tertakluk di dalam saja ketika ini. Betul. Kita kena fikir lebih jauh, Fariha. Serius. Okey, itu antara kriteria yang perlu ada dalam seorang usahawan. Dan kita tahu juga, mungkin Fadi boleh memberi sedikit pandangan jugalah kepada mereka. Kan kita tahu dalam keadaan krisis besar sebegini, ada yang bergantung harap kepada gaji harian, kan, ada juga yang tidak dibayar gaji ketika ini, mungkin diberhentikan ketika krisis ini. Bagaimana boleh membantu mereka dalam membawa mereka ini ada kehidupan baru dalam perniagaan digital? Okey, first thing first, perkara pertama kita ambil dulu yang buat bisnes dulu. Sebab ada dua kategori yang Fariha sebut tadi. Pertama yang dah buat bisnes, maksudnya yang lebih kepada konvensional punya bisnes lah, kan, tak kedai dan sebagainya, kan. Nombor dua adalah orang yang nak cari income tambahan. Baik, kita pergi yang first kali. Yang buat bisnes konvensional, apa yang saya sarankan adalah strategi yang kita perlu guna sekarang ni adalah anda mesti pergi online sekarang, ikut mana-mana pun. Sebab apa? Kalau kita tengok package, rancangan ekonomi baru-baru ni kerajaan lancarkan, kerajaan siap beri
internet percuma kepada semua orang. Imagine, maksudnya apa? Mata kita akan tertumpu di skrin, Faria. Pertama akan tengok TV, skrin. Kita tengok MHI sekarang kan, di skrin. Nombor 2, kita mungkin akan tengok skrin laptop. Nombor 3, skrin telefon. 3 skrin ini adalah tempat yang kita akan habiskan masa. Dan kita ada internet banyak sekarang ni. So that's why kita perlu munculkan bisnes kita di internet. Cuma, bagi mereka yang bisnes konvensional sekarang ni, saya nak sarankan kepada anda cuba tengok target market anda sekarang ni umur berapa. Okey, katakanlah umur anda 25 ke 30. Biasanya mereka duduk di Instagram. Contoh, saya bagi contoh. Kalau 30 ke 40 atau 40 ke atas, mereka akan ada di Facebook. Kalau 20 tahun ke bawah, right, mereka akan ada di TikTok. Saya sebut je platform supaya mereka tahu gambaran. Jadi bila tahu di mana range umur orang, kita boleh target, dipanggil pillar ataupun tiang seri untuk kita buat marketing. Kita jangan pergi kepada semua platform, Farian, nanti pening kepala nak pergi mana satu. Pilih satu mengikut kategori market kita, and then kita buat pemasaran. Saranan saya, pemasaran yang paling efektif pada ketika ini adalah buat live. Buat video live. Dekat mana-mana platform lah. Yang penting buat live. Sebab apa? Di kala keadaan begini, orang nak membeli dengan orang yang mereka percaya saja. People that they trust. So dengan live, orang akan percaya kita. Orang akan lebih percaya kita. Orang nampak muka kita, cara kita bercakap. Jadi mereka akan start beli dengan kita. Bagi mereka yang sekarang ni nak cari side income, saranan saya adalah cari masalah, bukan cari bisnes. Betul. Ini kesilapan orang. Cari masalah dulu. Apa yang orang perlukan sekarang? Kalau mereka duduk rumah, apa mereka perlukan? Bisnes wujud sebab bisnes. Sebab masalah. So cari masalah, daripada situ buat bisnes. Itu antara peluang terbaik. Baik, terima kasih Muhammad Fahdi Muhammad Ghazali, Perunding Perniagaan Digital. Banyak sekali ilmu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak-banyak Fahdi. Alhamdulillah. Atas perkongsian ini. Semoga membantu. Okey, sedikit tips kepada usahawan dan juga bakal usahawan. Jangan jadikan ini antara ruang menjatuhkan kalian, tetapi bangkit dengan semangat yang baru dan pandangan yang sangat positif untuk membina semula mana yang telah melalui kerugian ini.